The plaintiff was asked to subcontract the whole project to a China company. Di mana suara pejuang-pejuang Melayu Bumiputera dalam kerajaan sekarang? Projek infrastruktur pengangkutan memang penting dan boleh merancangkan sektor pembinaan, lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang merundum pada ketika ini. Namun saya amat tidak faham rasional keputusan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membatalkan kontrak projek menaik taraf landasan berkembang Lembah Kelang Fasa 2 dengan syarikat Daya Maju LTAT pada bulan Ogos lalu. Padahal projek tersebut telah pun dilaksanakan sehingga status 24%. Keputusan pembatalan ini sudah tentunya mendedahkan kerajaan kepada implikasi perundangan yang sangat besar dan kemungkinan pampasan yang perlu dibayar mencecah lebih daripada 1 bilion ringgit. Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Air Hitam memberikan justifikasi bahawa projek ini perlu ditender semula. Kononnya disebabkan projek ini dianugerahkan secara rundingan terus oleh Kerajaan Pakatan Harapan dengan kos yang tinggi pada 4.4 bilion ringgit. Namun beliau secara sengaja melupakan fakta bahawa projek ini telah diluluskan oleh mantan Presiden Datuk Seri Leong Tong Lai sebelum pun PIU 14 pada kos 5.2 bilion ringgit secara rundingan terus, dan semasa memorandum jemaah menteri untuk projek ini diluluskan oleh kabinet pada ketika itu, Yang Berhormat Air Hitam juga merupakan sebahagian daripada anggota kabinet tersebut. Bukankah ini hipokrasi pada tahap yang tertinggi? Datuk Ketua, ini merupakan satu affidavit yang telah difailkan di antara plaintiff Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan 4 defendant, iaitu Kerajaan Malaysia, yang kedua Wee Ka Siong, yang ketiga Opus Consultants Sdn Bhd, keempat Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. I aver that the real reason of the delay and or refusal of the second defendant, merujuk kepada Wee Ka Siong, to execute the revised contract within the stipulated time was due to the fact that the second defendant had the ulterior and improper intention and or motive to injure the plaintiff Daya Maju LTAT by terminating or cancelling the contract between the plaintiff and the first defendant, Government Malaysia. 14th of April 2020, the plaintiff had a meeting with the second defendant. In this meeting, the plaintiff was asked to subcontract the whole project to a China company. After the plaintiff declined to do so, the meeting ended. Tuduhan yang telah dilakukan ini merupakan satu perkara yang sangat serius terhadap Menteri Pengangkutan sekarang. Apakah benar bahawa kontrak syarikat ini dibatalkan kerana syarikat tersebut tidak memenuhi permintaan daripada Menteri Pengangkutan? Sekiranya tuduhan seperti ini dilemparkan terhadap mana-mana menteri dari DAP ataupun saya semasa saya menjadi Menteri Pengangkutan, sudah tentu satu Malaysia dua rendah dan kami dilabelkan sebagai menjual kepentingan negara kepada China dan memangsakan kontraktor Bumiputera. Keputusan pembatalan yang tidak berasas ini akan menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberikan kesan negatif kepada 261 syarikat pembekal dan subkontraktor yang kebanyakannya terdiri daripada syarikat Bumiputera. Malah, Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia telah menulis satu surat panjang kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Kewangan untuk merayu supaya projek ini diteruskan. Tetapi suara rayuan mereka seolah-olah tidak kedengaran di Putrajaya. Di mana suara pejuang-pejuang Melayu Bumiputera dalam kerajaan sekarang yang tidak kelihatan memperjuangkan nasib ratusan syarikat Bumiputera ini?